Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini, saya akan membentangkan perkongsian amalan terbaik kajian tindakan saya. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai kajian tindakan saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Syuhaidah binti Abdul Rahman. Saya merupakan graduan PISMP daripada FPG Kampus MOKAS Ceras dengan pengkhususan dalam bidang pendidikan seni visual dan bahasa Melayu. Tahun ini merupakan tahun ke-9 saya bergelar guru. Pada tahun 2023, saya bertugas sebagai guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Pendang hingga kini. Berbekalkan latar belakang seni dan bahasa, saya sentiasa percaya bahawa kreativiti visual adalah kunci utama dalam menarik minat murid pemulihan. Oleh itu, hari ini saya ingin berkongsi kajian tindakan saya iaitu meningkatkan kemahiran mengenal jam analog dalam kalangan murid pemulihan khas melalui penggunaan jamba. Pengenalan sekolah. Sekolah Kebangsaan Kampung Baru merupakan sekolah luar bandar yang terletak di daerah Pendang, Kedah. Sekolah ini mempunyai murid seramai 408 orang, 32 orang guru dan 7 AKP. Kajian tindakan ini melibatkan 5 orang murid pemulihan sebagai kumpulan sasaran. Murid-murid ini merupakan murid tahun 2 Al-Farabi. Kajian ini dijalankan berdasarkan pemerhatian dan penilaian awal terhadap murid pemulihan dalam kemahiran membaca jam analog. Isu pertama yang saya kenal pasti ialah murid tidak tahu menyebut jam dan minit dengan betul. Walaupun mereka boleh melihat jam, mereka tidak dapat menyatakan secara lisan dengan tepat. Contohnya, murid keliru antara pukul 3 dengan 3 minit atau tidak memahami konsep setengah jam dan suku jam. Isu kedua iaitu murid tidak dapat membezakan fungsi jarum pendek dan jarum panjang. Mereka tidak memahami bahawa jarum pendek menunjukkan jam manakala jarum panjang menunjukkan minit. Kekeliruan ini menyebabkan mereka membaca masa secara terbalik atau meneka tanpa kefahaman sebenar. Isu ketiga pula ialah tiada bahan bantu mengajar yang sesuai. Di kelas, tiada model jamba saiz besar, bahan yang dijual di pasaran agak kecil dan mahal serta kurang menarik untuk murid pemulihan. Kekurangan BBM yang konkret menyukarkan murid untuk memahami konsep yang abstrak seperti masa. Berdasarkan isu-isu ini, saya merasakan perlunya satu intervensi yang lebih sesuai, konkret dan menarik untuk membantu murid menguasai kemahiran membaca jam analog dengan lebih berkesan. Objektif utama pelaksanaan aktiviti ini ialah untuk membantu murid pemulihan menguasai kemahiran asas membaca jam analog dengan lebih jelas dan berkesan. Secara khususnya, saya ingin mengenal pasti tahap kefahaman murid terhadap konsep masa, termasuk mengenal nombor pada muka jam, membezakan jarum jam dan jarum minit serta memahami arah pergerakan jam. Selain itu, saya juga ingin menilai keberkesanan penggunaan model jam bersaiz besar dalam meningkatkan kefahaman murid. Melalui pendekatan visual dan kinestetik, murid dapat melihat dan menggerakkan sendiri jarum jam, seterusnya membina pemahaman yang lebih kukuh terhadap konsep masa. Berdasarkan kepada isu yang dihadapi, saya melaksanakan kajian tindakan berdasarkan model Chemis dan McTaggart 1998. Model ini telah diadaptasi yang melibatkan proses memerhati, refleksi, merancang dan tindakan. Kajian tindakan ini bermula dengan fasa persediaan selama 3 minggu di mana saya memfokuskan kepada penyediaan model jamba, instrumen ujian dan borang pemerhatian. Komponen utama intervensi ini adalah penggunaan model jam secara interaktif dalam setiap sesi pemulihan. Seterusnya, dalam fasa pemantauan, saya melakukan pemerhatian berterusan terhadap 3 aspek iaitu penglibatan, pemahaman dan tindak balas murid semasa aktiviti dijalankan. Akhir sekali, melalui refleksi keberkesanan, saya membandingkan hasil ujian pra dan pasca. Pembandingan ini bukan sahaja membuktikan kebesaran jamba, malah membantu saya merancang penambahbaikan untuk pusingan pengajaran yang seterusnya.
Proses penghasilan jamba dimulakan dengan penyediaan bahan-bahan dan peralatan. Antara keperluan utama yang digunakan termasuklah plastik laminat dan juga mesin laminat untuk memastikan bahan cetakan tahan lama dan tidak mudah rosak. Selain itu, straw-board digunakan sebagai tapak yang kukuh bagi memberikan struktur yang teguh kepada jam tersebut, manakala binder grip untuk memusingkan jarum jam. Dari segi reka bentuk jam, saya membuat pencarian imej jam yang sesuai di internet sebagai rujukan asas. Seterusnya, imej tersebut disunting menggunakan aplikasi ChatGPT dan Canva. Aplikasi ini dapat membuat reka bentuk visual kelihatan menarik, berwarna-warni dan mesra murid pemulihan. Penggunaan warna yang kontra sangat penting untuk membantu murid membezakan antara jarum jam dan minit. Setelah reka bentuk siap, proses cetakan dilakukan di atas kertas bersaiz A4 dengan menggunakan tetapan poster. Teknik ini membolehkan imej jam yang kecil dicetak secara berperingkat sebelum dicantumkan menjadi satu unit yang bersaiz besar. Selepas proses cetakan, setiap helaian akan dilaminat sebelum dicantumkan dengan kemas. Saya juga telah mencetak imej jam dalam bentuk banner dan menampal atas straw-board supaya lebih kukuh. Kos untuk menghasilkan jamba ini adalah murah dan bahan yang digunakan senang untuk didapati. Guru boleh mencetak seberapa banyak untuk keperluan murid di dalam kelas. Saya ingin memperkenalkan jamba iaitu ringkasan kepada jam besar, sebuah bahan bantu mengajar BBM yang direka khas untuk memudahkan murid-murid menguasai kemahiran membaca jam analog secara interaktif. Untuk memenuhi keperluan pengajaran yang berbeza, saya telah menghasilkan dua versi utama iaitu versi laminat dan juga versi banner. Versi pertama iaitu versi laminat. Pada jam ini, tiada jarum jam fizikal disediakan secara tetap. Murid boleh melakar sendiri jarum jam dengan menunjukkan jarum pendek dan jarum panjang secara bebas menggunakan whiteboard marker. Ia sangat sesuai untuk aktiviti latihan formatif di mana murid boleh memadam dan melukis semula masa yang berbeza berulang kali tanpa merosakkan BBM. Versi kedua pula iaitu versi banner. Versi ini lebih bersifat hands-on dan tahan lasak. Ia dilengkapi dengan jarum jam fizikal yang dipasang secara mekanikal. Murid boleh memusingkan jam tersebut secara manual untuk menunjukkan waktu yang diminta oleh guru. Kelebihan ini memberikan gambaran visual dan kinestetik yang lebih jelas tentang bagaimana jarum jam bergerak dalam bulatan mengikut arah jam yang betul. Secara ringkasnya, kedua-dua versi jamba ini saling melengkapi. Versi laminat memberi fokus kepada kemahiran melukis dan menentukan kedudukan jarum, manakala versi banner memberi fokus kepada manipulasi fizikal dan pemahaman pergerakan masa. Dengan adanya jamba, sesi PDP matematik akan menjadi lebih hidup dan menyeronokkan. Sebelum penggunaan jamba, murid diberi ujian pra untuk menguji tahap pengetahuan berkenaan dengan jam. Guru boleh menggunakan soalan-soalan yang berkaitan dengan jam. Contohnya, melukis jarum jam, sesuaikan waktu, menulis minit pada jam dan sebagainya. Dengan ujian pra ini, guru boleh melihat kelemahan murid dan menilai tahap kefahaman murid selepas menggunakan jamba. Selepas membuat ujian pra, murid hanya mendapat 60% sahaja daripada keseluruhan soalan. Ini menunjukkan murid sangat lemah dalam mengenal jam, tidak tahu menyebut masa dengan betul. Dapat diperhatikan bahawa murid sangat berminat dan seronok sepanjang aktiviti berlangsung menggunakan jamba. Penggunaan warna yang terang serta saiz jamba yang besar membantu murid untuk melihat jam dengan lebih jelas dari posisi tempat duduk mereka sekaligus meningkatkan fokus terhadap topik yang diajar. Kelebihan utama yang ingin ditekankan di sini adalah elemen interaktifnya. Murid bukan sekadar mendengar teori, malah mereka diberi peluang untuk memutarkan sendiri jarum jam tersebut.
Bagi membuktikan kebesaran penggunaan Jamber ini, satu analisis perbandingan telah dibuat antara ujian pra dan ujian pasca. Keputusannya adalah amat memberangsangkan bagi kelima-lima murid. Peningkatan markah secara menyeluruh, iaitu setiap murid menunjukkan peningkatan markah yang signifikan setelah diperkenalkan dengan inovasi ini. Pencapaian cemerlang iaitu Steven, anak lelaki Ikrin, menunjukkan lonjakan yang paling tinggi mencecah markah penuh 40/40 dalam ujian pasca. Nurfatin Afifah dan Tirawut juga mencatatkan peningkatan yang tinggi, masing-masing menghampiri markah penuh. Puteri Umairah dan Muhammad Adib turut menunjukkan graf menaik, membuktikan kefahaman mereka terhadap topik jam semakin mantap. Secara keseluruhannya, data ini membuktikan bahawa Jamber bukan sekadar bahan bantu mengajar visual tetapi merupakan alat intervensi yang sangat berkesan. Ia berjaya mengubah tahap kefahaman murid daripada sederhana dalam ujian pra kepada tahap yang jauh lebih baik dalam ujian pasca menerusi pendekatan belajar sambil bermain. Bahan ini tidak hanya terhad di dalam bilik darjah saya sahaja, saya juga telah melaksanakan sesi perkongsian bahan bantu mengajar BBM Jamber kepada guru-guru matematik di sekolah saya. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan penggunaan BBM ini agar lebih ramai murid dapat memanfaatkan kaedah pembelajaran visual dan interaktif ini. Melalui perkongsian ini, guru-guru dapat bertukar pandangan dalam usaha meningkatkan kualiti PDP matematik khususnya dalam tajuk masa dan waktu. Perkongsian ini juga turut dibuat semasa saya mengadakan pameran terbuka di edisi UUM sempena Majlis Perasmian dan Penutupan Program Anak Kita 2025 peringkat negeri Kedah. Mari saya kongsikan video pendek cara pengajaran dan pembelajaran menggunakan Jamber. Penghasilan Jamber merupakan satu usaha inovasi yang ringkas namun memberikan impak yang besar dalam sesi PDP pemulihan khas. Dengan adanya visual yang besar dan jelas, murid-murid akan lebih mudah memberikan tumpuan dan memahami konsep berkaitan waktu dengan lebih efektif. Diharapkan perkongsian proses ini dapat memberi inspirasi kepada rakan pendidik yang lain untuk terus berkreativiti demi kecemerlangan murid-murid kita. Satu langkah kecil ke hadapan bagi murid pemulihan adalah satu kemenangan besar bagi seorang guru yang berjiwa besar. Sekian, terima kasih.